كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk ikuti pengajian kitab kita pada hari ini. Okey, siapa bersama dengan kita? Boleh saya lihat? Sekejap, eh. Oh tidak.
Okey, kita ada teman kita yang pertama sekali masuk di ruangan komen ialah Aliza Aziz. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi Liza. Mudah-mudahan Liza dalam keadaan yang sihat. Kita juga ada Kak Nur kita. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Latifah juga bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Som, Kak Som, Assalamualaikum Ustazah dan semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Kak Som. Mudah-mudahan ceria selalu ya. Okey. Kita ada juga Zahira. Okey, Assalamualaikum Ustazah Sakinah, admin dan jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Zahira. Dan ramai juga ya bersama dengan kita di situ. Mas Niza, Kak Johara, Kak Habibah kita, Kak Zah kita, Zuraini dan seterusnya lah. Oh, ada juga Kak Mas kita di situ. Cak doktor, tengok doktor panas pun sejuk rasanya. Oh Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, ya sejuk ya, Alhamdulillah. Memang panas sekarang kan? Betul, lagi-lagi admin tu. Panas sekarang ni. Tapi Alhamdulillah, mudah-mudahannya sejuk sampai ke petang ya, begitu keadaannya. Baik, simak semuanya. Hari ini kita akan mulakan pengajian kita di muka surat yang keberapa. Sila letakkan di ruangan komen untuk saya lihat. Okey, kita ada Kak Zah. Kak Zah kita. Okey, Kak Zah kata apa? Muka surat 230.48 Ustazah. Kita ada Kak Som kita juga memberikan jawapan yang sama, poin 48. Sekejap ya. Betul ke poin 48? Ayat hukuman. Dah saya pula confuse. Kak Noh pun kata poin 48. Muka surat 230. Ramai kata kenapa maksiat menghilangkan nikmat yang ada dan nikmat yang berkesinambungan. Macam lain je. Saya belum selesai kan poin 47. Ke dah selesai? Panjang lagi rasanya ni. Panjang lagi rasanya ni. Kita belum habis bincangkan doktor. Betul. Kita belum habis bincangkan topik kita yang ke-47. Ada beberapa lagi poin yang kita ni. Sorry, muka surat 26 mula daripada barang siapa. Kau sorry. Sorry. Oh sorry ya. Okey. Tak apa. Kejap ya. Saya nak feedback daripada jemaah. Suara saya dengan dia nampak lagging tak? Saya punya ni video. Suara macam nak cakap suara lambat ke apa lambat? Dia tak sync kan? Dia tak sama kan mulut dengan ni. Betul lah. Sabar. Last week tak ada kuliah. Oh yes, last week tak ada kuliah, betul. Cuma berikan feedback sebab saya nak tukar kamera saya. Kalau lambat kan? Saya punya reaction lambat sampai. Ustazah tukar kamera sekejap. Lagging sikit. Okey aja, tak boleh. Saya tak boleh, jangan cakap okey aja. Dia mesti betul-betul. Kalau tak betul, cakap tak betul. Lagging lagging. Sebab nanti dia akan mengganggu pengajian.
Memang saya tahu saya cantik dekat dalam kamera ni. Lagging sikit Ustazah, ya betul. Okey sebentar ya, saya minta diri dalam sekejap je untuk saya tukar, yes lagging betul, dia lagging. Jadi dia tak berapa baguslah. So nanti kalau nak editing ke apa video ni tak berapa cantik. Lambat mulutnya gerak, betul. Okey sekejap ya semua, harap sabar menanti ya. Okey, sebentar. Alhamdulillah kembali lagi kita bersama Ustazah Muslimat. Okey tolong saya, okey. Ni besar, kecil kan? Cuba kecilkan. Okey. Bolehlah. 2 je 2 layout saja Ada layout yang lain tak? Tak ada Oh layout yang ketiga macam tu. Okey. Boleh. Oh kecil sangat kat bawah tu. Okey. Boleh. Kecilkan macam ini. Kemudian bila Ustazah baca slide nanti besarkan slide-nya. Okey. Baik semua muslimah semuanya, terima kasih kerana menanti. Di sini kita lihat ya, kita akan sambung perbincangan di muka surat yang ke-235. Ustazahnya pula. Kejap.
Okey, 236. Untuk muka surat saya, kita berada di muka surat 236. Maksiat menyebabkan hamba melupakan dan melalaikan diri sendiri. Okey, betul tadi saya rasa Kak Mas ya ada sebutkan muka surat berapa? Di 226 ya. Di situ kita apa? Tinggalkan perenggan-perenggan yang ada di situ. Sila masuk muka surat 236. Jika yang muka suratnya sama dengan saya, kita akan masuk pada perenggan perkaranya menjadi lebih parah. Sila cari perenggan tersebut ya. Perkaranya menjadi lebih parah. Bermula dari situ. Perkaranya menjadi lebih parah ketika ditambah dengan lemahnya iman, kuatnya dorongan syahwat. Okay, kerana pada minggu yang sebelumnya kita dah bincangkan tentang sebentar. Tentang penyakit hati yang menyebabkan seseorang dia tak sedar dia berada pada situasi sedemikian. Jadi di dalam teks ini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah ingin menjelaskan kepada kita keadaan yang lebih parah apabila seseorang dia memiliki penyakit hati dalam keadaan yang dia tidak sedari, seterusnya ia ditambah dengan keadaan yang lemah keimanannya. Ya, sebab itu bila kita lihat, terima kasih Kak Noh, Kak Zai dan juga Kak Mas di situ memberikan memberikan maklumatnya muka surat 227 perenggan yang pertama. Terima kasih. Okey. Jadi di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan kepada kita perkara orang yang hatinya mati dalam keadaan yang dia tak sedar, dia membiarkan. Di sini dia akan lebih menjadi parah apabila ditambah dengan lemahnya keimanan yang ada pada diri dia. Jadi orang yang begini ya, muslimah kita lihat di sini, bila lemah imannya, dia akan lebih menambahkan penyakit hatinya ini menjadi lebih kronik, lebih parah. Yang mana menyebabkan ianya tak dapat diubati dengan segera dan mungkin dia mati dalam keadaan yang sedemikian. Jadi di sini bukan itu sahaja, dijelaskan kepada kita bahawa perkaranya menjadi lebih parah ketika ditambah dengan lemahnya iman, kuatnya dorongan syahwat. Kan iman dah lemah. Bila kita ni ada lemah daripada sudut keimanan kita kan, ianya akan membuat dorongan syahwat ini bertambah kuat. Ya, orang yang memiliki iman yang kuat ataupun iman, sebab iman kita naik dan turun ya muslimah. So kita kadang-kadang iman kita lemah, kadang-kadang iman kita kuat, kadang iman kita pada tahap yang sederhana begitu. Cuma kalau kita ada keimanan yang agak mantap ya, nafsu syahwat kita dapat kita kontrol, dapat kita kawal. Dia kalau nak suruh kita buat perkara maksiat yang teruk pun, yang dahsyat pun, kerana kita ada keimanan, ianya akan dapat membantu untuk kita mengawal hasrat ataupun nafsu syahwat yang ada dalam jiwa kita. Namun kalau mereka yang memiliki hati yang rosak, kemudian ditambah lagi dengan keimanannya yang begitu lemah, dorongan syahwat yang ada pada diri dia tak mampu kawal. Inilah yang menyebabkan kita akan buat perkara-perkara yang jahat, yang buruk, menyakiti orang lain, bercakap tanpa memikirkan tentang keadaan seseorang. Kerana apa? Hati nafsu tadi kan, ianya dah seiring dengan kelemahan iman yang menyebabkan dia tidak ada lagi rasa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab itu kalau kita lihat di sini ada juga poin kita yang ketiga iaitu cinta dunia. Dia dah terlampau-lampau mencintai dunia sehingga keimanannya dah tak boleh lagi berbicara. Kita kalau ada iman yang mantap ataupun agak mantap ya di situ, kita akan ada rasa yang tak kenanya apabila kita terlampau sangat dengan dunia, terlampau sangat mengejar dunia, akhirnya kita akan rasa penat. Kita akan penat dengan dunia ni dan di situlah keimanan kita akan membawa kita kembali ke jalan yang lurus. Namun orang yang tidak memiliki keimanan yang mantap itu tadi ataupun keimanan yang agak mantap ya, dia akan terus-terusan lemas di dalam kehidupan yang mengejar keduniaan.
akhirnya dia tak akan nampak apakah jalan yang boleh membawakan dia kepada akhirat, iaitu negeri yang abadi. Okey, baik. Seterusnya kita ada yang terakhir, iaitu ikut gaya hidup yang tidak baik. Kalau dalam kitab ni dia kata serta ikutan-ikutan mood. Ikutan-ikutan mood. Muslimah bersilakan baca Ustazah. Okey. Ikutan-ikutan mood. So kita lihat dalam teks ini disebutkan bahawa orang yang memiliki kelemahan iman bukan sahaja. Okay, pertama kita ulang kembali ya Muslimah. Pertama, ianya memberikan kepada kita satu situasi, satu ruang yang begitu selesa untuk kita ikut pada nafsu syahwat. Kemudian kita akan lemas dalam keadaan yang terlampau mencintai dunia. Dan seterusnya yang terakhir di sini kita akan ikut ataupun kita akan memiliki lifestyle yang tidak baik. Okay, lifestyle yang mana sentiasa jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada ibadah-ibadah, jauh daripada orang yang baik-baik. Ini semua kita panggil sebagai gaya hidup yang tidak baik yang menyebabkan seseorang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dia lebih dekat kepada kemaksiatan. Ini yang kita kata dia lupa ya pada diri dia. Kan, sebab poin kita di sini menerangkan kepada kita orang yang sedemikian mereka ini lupa pada diri mereka sehingga kerana keadaan yang menyebabkan mereka ini berada dalam kemaksiatan. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pada poin di situ. Sekejap. Okey. Baik, jadi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia kata di sini majoriti manusia berada pada perniagaan yang merugi ini. Dilihat bila kita menukar, maksudnya bila kita mengambil dunia, kehidupan yang tidak baik itu tadi, kehidupan yang penuh dengan kemaksiatan, cinta dunia ataupun tadi kita panggil dorongan hawa nafsu kan, bermakna kita ni menukar kehidupan akhirat yang abadi dengan kehidupan dunia itu tadi. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-86. Okey, kalau kita rujuk pada perenggan kita yang berikutnya di bawah itu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata apa? Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka tu tadi mereka yang mereka yang memiliki keimanan yang lemah, ikut kepada dorongan nafsu syahwat, mereka yang mana jadi insan yang cinta kepada dunia, lalu memiliki lifestyle yang tidak baik, yang penuh dengan kemaksiatan, mereka ini semua Allah Subhanahu Wa Taala sebutkannya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-86 ini ialah orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mak dia tukar. Sekarang ini, ya, kita ada satu kehidupan akhirat. Bila seseorang dia terlampau sangat dengan kehidupan dunianya, bermakna dia tukar. Okay? Dia bagi akhiratnya, kemudian dia ambil dunia. Itu maksud Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Macam kita beli barang, bila kita beli barang kita ada duit. Kita nakkan sesuatu, kita beri duit kita kepada dia, kemudian kita dapat barang itu. Sekarang ini kita ada akhirat. Bayangkan kita ada akhirat dan kita nampak dunia. Untuk dapatkan dunia ataupun untuk menjadi orang yang tadi lemah imannya, ikut kepada dorongan nafsu syahwat, kemudian cinta terhadap dunia, mempunyai lifestyle yang tidak baik, penuh dengan kemaksiatan itu, kita nampak kehidupan tersebut di hadapan mata kita. Lalu apa yang berlaku? Allah kata, kita sekarang ni yang dah ada akhirat, kita jual. Kita bagi akhirat kita kepada kehidupan dunia tu, lalu kita ambil kehidupan dunia dan kita letak dalam diri kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Orang yang begini, fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong.
Orang yang hidup dalam keadaan yang mencagarkan akhiratnya dengan dunia ini, mereka tidak akan tenang. Itu maksud Allah. Mereka tidak akan tenang dan mereka ini tidak akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada mereka dengan seksa dan azab untuk kehidupan mereka dunia dan akhirat. Sebab itu ya muslimah, bila kita rujuk pada ayat yang berikutnya sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita di sini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata apa? Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Bila kita melakukan transaksi perniagaan yang sedemikian, kita tukar ganti ya akhirat kita dengan dunia, kita ambil dunia lalu kita tukar ia dengan akhirat. Ini adalah bentuk perniagaan yang paling rugi. Dan kita tidak akan memiliki sebarang keuntungan dalam perniagaan tersebut, dalam jual beli itu tadi. Sebab apa? Kita dah menukar sesuatu dengan sesuatu yang kekal dan abadi. Akhirat adalah destinasi kita yang terakhir. Kena ingat itu. Destinasi kita yang terakhir. Kita ni hidup sekarang di dunia, kemudian kita ada alam barzakh, kita ada akhirat. Last destination kita ialah akhirat. Kita bila dah sampai di akhirat, kita tak akan kembali ke alam barzakh. Kita tak akan kembali ke dunia. Itu adalah sesuatu yang pasti yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Bayangkan bila kita beri akhirat yang dah ada pada diri kita ini untuk mendapatkan dunia. Sedangkan dunia itu adalah tempat yang sementara. Kita tak akan kekal di dunia dan kita akan kekal di akhirat. Yang mana di akhirat itu ada dua di akhirnya, iaitu syurga dan neraka. Dan seharusnya kehidupan di dunia itu dilalui dengan penuh kebaikan demi menuju ke destinasi yang terakhir, iaitu syurga yang berada di akhirat. Tetapi ramai di kalangan kita yang lupa. Kita rasa bahawa hidup kita ni hanya sekali sahaja, yang menyebabkan kita perlu buat apa yang kita suka, ikut kepada nafsu kita, ikut hati kita. Sekehendak hati kita ini kita buat sesuatu yang menyebabkan kita lupa bahawa hidup kita tidak lama. Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan dengan pelbagai macam ayat yang menunjukkan kepada kita bahawa kehidupan dunia ini hanya sementara. Sebelum itu kita lihat pada perenggan yang berikutnya, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ada jelaskan kepada kita, pada hari kiamat nampaklah bahawasanya orang-orang itu telah tertipu. Okey, orang-orang tu semua yang mencagarkan akhirat mereka ni nak dapatkan dunia tadi kan, adalah tertipu. Di akhirat nanti baru kita rasa bahawa selama ini apa yang kita perjuangkan di dunia adalah sia-sia. Maksudnya perjuangan untuk sentiasa hidup dalam keadaan yang penuh kemaksiatan, tidak mahu beramal soleh, tidak mahu beribadah, tidak mahu menjadi orang yang baik, ikut rasa, ikut hati. Ni semualah kan dalam keadaan-keadaan yang begini, bila kita sampai di akhirat kelak, iaitu pada hari kiamat, kita akan menyesal dengan penyesalan yang tiada berkesudahan. Baik, di sini dia kata orang itu telah tertipu dalam perniagaannya tadi, bahkan menyebabkan nafas mereka tersengal-sengal dalam penyesalan kerananya. Maknanya dia tercungap-cungap. Kenapa aku buat macam itu? Kenapa aku gini? Kenapa? Itu sahaja yang akan ada pada diri dia ketika sampai di akhirat kelak. Jadi orang-orang yang beruntung adalah yang sebaliknya. Okey, orang yang beruntung adalah orang yang menjual kefanaan dengan keabadian. Maknanya dia tahu sekarang dunia ini adalah tempat yang fana, iaitu tempat yang tidak kekal. Dan dia tak nak dunia tu, dia jual dan beli sesuatu yang lebih abadi, iaitu akhirat. Ini adalah orang yang beruntung, yang boleh berfikir secara waras, secara matang, yang mana dia faham kehidupan di dunia adalah tempat permainan sementara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat manusia. Kemudian kita lihat di sini orang yang begini serta perkara yang rendah dengan perkara yang agung, seraya berkata apa nilainya dunia ini dari awal hingga akhirnya
sampai-sampai kita berani menjual bahagian kita dari Allah Subhanahu Wa Taala dan negeri akhirat dengannya. Orang yang begini mereka boleh berfikir dan mereka akan bertanya pada diri mereka sendiri, dunia ni nilainya apa? Dunia ni nilainya apa? Sampai kita ni sanggup untuk menjual akhirat kita bagi mendapatkan dunia. Okay, orang yang begini dia akan mempersoalkan sedemikian. Apakah yang boleh diraih oleh seorang hamba pada masa yang singkat ini, yang pada hakikatnya seperti sekejap mimpi. Dunia ini umpama kita bermimpi sebentar sahaja. Mereka yang memahami tentang hakikat dunia akan tahu, akan faham dunia ni tempat kita seolah kita mimpi je. Malam kita tidur, kita mimpi yang enak-enak, kemudian kita tercelip mata kita sedar, oh mimpi rupanya. Kan dia begitu. Dan orang yang boleh berfikir ini, dia akan rasa dunia ni yang kita duduk ni hanya mimpi yang sebentar. Kerana di sana ada kehidupan yang lebih realiti, iaitu akhirat kita. Sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan negeri yang abadi. Sebab itu di dalam kitab kita di sini memberikan kepada kita dengan pelbagai macam ayat Al-Quran untuk mengingatkan betapa sekejapnya kehidupan kita di atas muka bumi ini. Yang mana sebelum itu saya penting juga untuk saya ingatkan tentang penyesalan seseorang yang berada di akhirat kelak apabila dia telah menjual akhirat dengan dunia tu tadi kan. Orang yang begini mereka akan rasa menyesal bila mereka melihat azab yang ada di akhirat. Sebagaimana dalam surah Asy-Syura pada ayat yang ke-44. Okay. Dalam surah Asy-Syura pada ayat yang ke-44 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah berfirman wa taraz zalimina lamma ra'aul azaba, dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab. Orang-orang yang zalim ini ialah mereka yang ada dua ya, sama ada mereka menzalimi diri sendiri ataupun mereka menzalimi orang lain. Apa maksud kita menzalimi diri kita sendiri? Bila kita buat maksiat. Okay, bila kita buat maksiat, yang merugikan kita bermakna kita menzalimi diri kita sendiri. Ataupun kita menzalimi orang lain. Itu pun maksiat jugalah kan. Cuma kadang-kadang orang tak faham. Mereka rasa yang jahat tu ialah bila kita buat jahat pada orang lain. Tapi kalau buat jahat pada diri sendiri, itu juga kita panggil perkara yang menzalimi. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan orang yang begini, orang yang zalim ini, bila mereka nanti di akhirat, mereka nampak azab Allah. Apa yang akan mereka katakan? Yaquluna hal ila maraddin sabil. Okey, apa tu? Di slide saya, sila besarkan. Saya tak nampak slide saya tu. Okey. Yaquluna hal ila maraddin min sabil. Mereka akan berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Mereka akan kata, ada tak jalan nak balik? Kita ni dah sampai sini kan, ada tak jalan nak balik ke dunia? Kenapa mereka nak kembali ke dunia? Ada tak yang nak jawab di sini? Sila letakkan di ruangan komen. Sekarang, orang ya yang dah sampai di akhirat nanti, bila mereka nampak azab Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka yang dikenakan ke atas mereka, mereka akan kata, adakah di sana jalan untuk kembali ke dunia? Kenapa mereka nak kembali ke dunia? Ada sesiapa yang boleh jawab? Sila letakkan di ruangan komen. Saya nak lihat jawapan daripada muslimah-muslimah kita. Kenapa orang-orang yang zalim ini, bila mereka sudah dikenakan dengan azab Allah, mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia? Nak bertaubat. Okey, muslimah letak muka Ustazah saja dekat situ. Okey. Nak bertaubat. Okey, Liza kata begitu. Ada yang lain? Okey, Kak Som. Mereka nak melakukan amal soleh. Baik, ada yang lain? Kak Hamidah, mereka nak beramal soleh. Okey, selain daripada itu, ada tak jawapan yang lain? Okey, Kak Mas.
Mereka ingin balik ke dunia, ingin beramal. Okey, baik. Norizan kerana menyesal dan ingin beramal. Baik, Alhamdulillah. Semua memberikan jawapan yang hampir sama. Okay, nak bertaubat juga adalah satu keadaan yang mana kita nak beramal soleh ya Liza. Boleh, saya boleh ambil. Zahira beri apa? Menyesal atas perbuatan sebelumnya, betul. Di situ ialah kenapa mereka ni bila dah sampai di akhirat nanti, kemudian mereka dah dikenakan azab Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang zalim ini, mereka ada satu keinginan untuk kembali ke dunia. Ialah kerana mereka nak beramal sebanyak-banyaknya. Barulah mereka dapat satu gambaran, rupanya amal soleh yang kita tinggalkan, amal soleh yang kita tak suka sangat buat itu, amal soleh yang kita rasa berat nak buat tu kan, ia adalah perbuatan ataupun ia adalah gaya hidup yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mereka nak kembali ke dunia untuk melakukan amal yang sebanyak-banyaknya. Tapi adakah mungkin itu berlaku? Tidak mungkin sama sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga ceritakan dalam surah Fatir pada ayat yang ke-36. Allah kata apa? Wahum yastarihuna fiha. Orang-orang yang melakukan dosa, maksiat, mereka akan berteriak-teriak di dalam api neraka sambil mereka berkata, Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka ini, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal soleh dengan amalan yang mana tak pernah kami buat sebelum ini. Itu adalah harapan mereka ketika mereka dikenakan dengan seksa dan azab api neraka di akhirat kelak. Mereka minta kepada Allah, keluarkan kami daripada api neraka. Mereka minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan mereka peluang untuk beramal soleh. Tapikah ada di situ peluang untuk mereka? Tak ada. Tidak ada. Dan ingat muslimah, Allah Subhanahu Wa Taala dah ingatkan kepada kita tentang semua itu ketika ia belum lagi terjadi. Belum lagi terjadi hari kiamat. Belum lagi terjadi keadaan orang yang mana dimasukkan ke dalam api neraka. Belum lagi terjadi. Semua itu terjadi bila dah musnah dunia ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita dalam Al-Quran bagaimana situasi orang yang melakukan dosa dan maksiat. Kenapa? Tujuannya supaya kita tinggalkan maksiat itu. Tujuannya supaya kita tak buat dan kita tidak terlampau-lampau dengan kehidupan dunia kita sehingga kita lupa tentang akhirat kita. Ini merupakan bukti rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hamba-Nya. Supaya juga kita tidak ada reason ketika di hadapan Allah, kita tak kata Allah tak bilang pun rupanya kena masuk api neraka ni kalau tak beramal soleh. Kita tidak ada alasan untuk mengatakan sedemikian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebab semuanya telah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada kita banyak dalam hadis-hadis Nabi. Tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan maksiat, kejar akhirat. Jadi muslimah yang baik, muslimah yang salihah. Jadi muslimah yang betul-betul hidup di dunia ini demi kebaikan, demi ketaatan kerana Allah. Semua itu telah disebutkan, telah diajarkan kepada kita. Cuma ia terpulang pada diri kita sekarang ini. Kita ingin menempuhi jalan yang mana satu? Kita nak jalan ke syurga ataupun kita nak jalan ke neraka. Tidak ada siapa yang memaksa kita untuk berada pada satu-satu jalan. Allah tak paksa. Korang semua kena duduk ni, jalan menuju ke syurga. Allah tak paksa kita. Allah berikan pilihan kepada kita. Tapi yang Allah kata wajib. Terpulang. Kalau kalian buat ini, kalian dapat ini. Buat yang ini, masuk sini. Begitu. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Allah berikan kepada kita dengan akal fikiran. Allah berikan kepada kita dengan satu nikmat iaitu penciptaan yang sebaik-baiknya supaya kita dapat membezakan mana yang memberikan keuntungan kehidupan kita ini untuk satu perjalanan yang begitu panjang dan jauh. Kita pilih kita nak berada, kita nak meletakkan kaki kita di mana.
Kalau kita pilih meletakkan kaki kita di tempat yang merugikan kita, jangan salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai masanya kita menjadi sebagaimana orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di surah Asy-Syura pada ayat yang ke-44 ini dan juga surah Fatir pada ayat yang ke-36 itu tadi yang telah saya bacakan. Penyesalan orang yang melakukan kemaksiatan ianya akan terlihat dengan jelas setelah mereka melihat dan merasai azab Allah Subhanahu Wa Taala di dalam api neraka. Dan sekarang ni muslimah, kita dah tahu dah Allah Subhanahu Wa Taala akan lakukan itu kepada mereka yang meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan. Jadi apa tugas kita? Adakah kita masih lagi nak bersenang lenang dengan kemaksiatan? Kan, adakah kita masih lagi nak ikutkan rasa, ikutkan hati, ikutkan perasaan? Kita suka ikut perasaan masalahnya. Dan kita banyak ikut nafsu kita ni. Kita ikut apa yang kita rasa kita suka, apa yang kita rasa selesa dengan kehidupan kita. Padahal banyak perkara yang kita suka sebenarnya adalah tidak baik untuk kehidupan akhirat kita. Jadi sama-sama ya kita muhasabah. Bila kita baca ayat-ayat ini, ia mengingatkan kepada kita, kita ada satu tanggungjawab yang begitu besar untuk menyelamatkan diri kita, ahli keluarga kita daripada azab api neraka. Antara caranya ialah meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa dan terus-terusan berada pada satu jalan yang dihiasi dengan pahala. Kerana kita tahu jalan itulah yang akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kitab kita ini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia telah memuatkan ayat Al-Quran yang begitu banyak untuk mengingatkan kepada kita bahawa hidup di dunia hanya sementara. Ya, kita ada 4 ayat Al-Quran yang disenaraikan di dalam kitab kita ini. Kalau kita rujuk ayat yang pertama disebutkan ialah surah Yunus ayat yang ke-45. Ya, surah Yunus ayat yang ke-45 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum." Dan ingatlah akan hari yang pada waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa pada hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia. Hanya sesaat saja di siang hari. Di waktu itu mereka saling berkenalan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin ingatkan kepada kita. Orang yang dah sampai di akhirat, mereka akan rasa kehidupan dunia tu hanya sesaat. Walaupun kita rasa macam lama hidup ni. Walaupun kita rasa macam penat dah hidup ni kan. Penat betul hidup ni. Kadang-kadang ada orang macam tu, penat lah hidup ni. Banyak sangat benda, banyak sangat masalah. Kita rasa sedemikian. Tapi bila kita dah sampai di akhirat kelak, Allah kata orang yang dulu dia rasa hidup kat dunia tu begitu lama, begitu panjang, begitu memenatkan, begitu melelahkan. Dia akan kata hidup dekat dunia tu dulu hanya sesaat sahaja. Begitu juga surah Yunus ini dikuatkan dengan surah An-Nazi'at pada ayat yang ke-42 hingga 46. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang yang tidak beriman bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Fima anta min zikraha. Kapankah, bilakah ianya terjadi? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Nabi SAW tidak tahu bila akan berlaku hari kiamat. Ya, semua orang, hatta malaikat sekalipun tidak tahu, makhluk di bumi ini tidak ada yang tahu bila berlakunya hari kiamat. Jadi bila di kalangan musyrikin pada waktu itu mereka tanya kepada Nabi bila berlakunya hari kiamat, Allah kata kepada Nabi, siapakah kamu hingga dapat menyebutkan waktunya? Maknanya Allah ingatkan kepada Nabi, dia hanya manusia. Dia hanya seorang Nabi yang diutuskan tanpa mengetahui tentang bilakah terjadinya hari kiamat. Dan pada ayat ini Allah kata, ila rabbika muntahaha. Kepada Rabbmu dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Jadi waktu bila berlakunya hari kiamat, kita serahkan ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia dalam ilmu Allah, ia dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Innama anta munziru man yakhshaha. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kamu hanya pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya iaitu kepada hari yang dipanggil sebagai hari kiamat tadi. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja di waktu pagi, di waktu petang atau pada waktu pagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, kehidupan di dunia hanya sementara. Bila kita dah sampai di akhirat, kita akan rasa, oh rupanya hidup kat dunia ni seperti kita duduk pada waktu pagi saja. Macam kita kerja, kita duduk kat office kan. Rasa pukul 9 sampai pukul 5 lah contoh letak macam tu kan. Macam sekejap aja. Macam sekejap. Tapi lama. Macam tu lah bila sampai dekat akhirat. Oh sekejap je. Macam waktu pagi je dekat situ. Rupanya malam dah masuk ke akhirat. Dan sedemikian. Rasanya sedemikian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga ingatkan kepada kita dalam surah Al-Ahqaf ayat 35, surah Al-Mu'minun ayat 112 hingga 114 tentang sebentar sahaja hidup di dunia yang kita rasakan setelah kaki kita sampai di akhirat kelak. Ada bila Allah, cuba muslimah rujuk dalam surah Al-Mu'minun ayat 112 hingga 114. Dalam kitab kita, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia muatkan di situ. Ketika mereka ini ditanya tentang berapa lama mereka duduk di bumi. Kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Ini jawapan mereka. Mereka kata, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari sahaja. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qala illa bithtum illa qalila. Kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar sahaja. Allah kata begitu kepada kita nanti. Kamu tinggal di bumi itu hanya sebentar sahaja. Kita walaupun setelah sampai di akhirat kelak, kita rasa kita duduk macam pagi saja ataupun malam sahaja kan, ataupun tadi dikata di situ ialah setengah hari ataupun sehari saja, tapi Allah kata bahkan sebenarnya ianya lebih kurang dari itu. Illa qalila, lebih sedikit, maknanya sekejap saja, tak sampai sehari, tak sampai setengah hari. Ini kata Allah dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-114 itu tadi. Lau annakum kuntum ta'lamun. Kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Jadi ada 4 ayat ini yang menguatkan statement yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya ini bagi membuktikan kepada kita bahawa kehidupan di dunia kita ini adalah kehidupan yang sementara sahaja. Kita tidak abadi dan kita tidak akan pernah kekal hidup di dunia ini. Dan umat Nabi SAW rata-ratanya sebentar ya. Rata-ratanya memiliki kadar ataupun memiliki jangka hayat yang begitu pendek. Ini yang Nabi SAW ada sebutkan dalam sebuah hadis. Nabi kata apa? A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Okey. Yang mana Nabi kata umur umatku, iaitu umat Islam ini, antara 60 hingga 70. Wa aqalluhum man yajuzu zalik. Dan sedikit dari mereka yang melebihinya. Hadis ni riwayat Imam At-Tirmizi, status hadis adalah hasan. Ya Masya Allah, muslimah, kita lihat dalam hadis ini, Nabi ingatkan kepada kita bahawa jangka hayat kita ni, umat Nabi SAW, kebiasaannya umur kita kalau paling banyak pun 60 lah. Okay, 60 sampai 70. Kalau mereka yang melebihi umur ini, itu kita kata rezeki lah Allah berikan kepada dia. Ada tak? Ada. Tapi sedikit sahaja. Tak ramai orang yang akan hidup dalam jangka hayat umur 80, 90, 100, kan? Lagi-lagi kalau 100. Kita nak dengar orang hidup umur sampai 100, sampai 200. Haish. Macam, okay, kalau ada 1-2 lah macam tu kan. Tapi amat sukar untuk kita dengar. Sebab inilah jangka hayat hidup umat Nabi SAW. Dan ia merupakan satu peringatan pada diri kita. Sebab tu tadi saya kata, mungkin kita rasa hidup kita di dunia ini terlampau lama.
sampaikan kita rasa terlalu penat dengan hidup kita ni. Kan kena buat itu, kerja lagi, tanggungjawab sebagai seorang isteri, jaga anak, sampai rasa tak bernafas dah kita ni. Tapi kita kena ingat, sebenarnya rasa-rasa ini ia hanya sementara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dalam keadaan yang nanti di akhirat kita mungkin kalau kita hidup sampai 70 tahun, bila dekat akhirat kita kata, oh, rupanya aku hidup setengah hari je dekat dunia tu. Kita rasa begitu. Kan keadaan yang penat. Namun yang pentingnya yang saya nak tekankan dalam perbincangan kita pada pagi ini, saya nak ambil ini sebagai perbincangan kita yang terakhir untuk pagi ini. Yang pentingnya saya nak bawakan ialah bagaimana kita dalam jangka hayat yang begitu pendek, anggaran umur 60, 70 ini, kita berusaha untuk menjadi muslimah yang menghiasi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu untungnya kalau Allah Subhanahu Wa Taala memang tetapkan umur kita 60 hingga 70. Kan? Ada orang tak sampai kepada 60. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala tamatkan hidupnya pada usia 30-an, 40-an, 50-an. Begitu. Jadi kita ni dalam hidup ni jangan terlampau sangat kita fikirkan tentang kemahuan yang ada dalam hati kita ini. Yang kadang-kadang kita rasa tak bahagia, kita rasa sakit hati, kita rasa susah, kita rasa banyaklah benda yang buatkan kita tak boleh mampu untuk menghadap hari esok. Sedangkan Allah bagi dengan usia yang begitu singkat untuk kita benar-benar hidup all out demi kebaikan, demi ketaatan. Supaya bila sampai kaki kita di akhirat kelak, kita akan jadi seorang muslimah yang benar-benar beruntung kerana kehidupan yang singkat itu kita kejarkan dengan apa yang kita kejarkan ialah akhirat kita. Maknanya kita bekerja untuk akhirat, kita bergaul sesama manusia untuk akhirat, kita berumah tangga untuk akhirat. Semuanya niatnya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala berkat hidup kita dunia dan akhirat juga. Dan satu perkara yang ingin saya ingatkan, usia kita bila dah sampai ke angka 40, itu maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita sikit lagi perjalanan kita menuju fasa-fasa yang terakhir. Orang kata hidup bermula daripada usia 40, tak juga. Sebenarnya itu tanda pengakhiran kita. Pengakhiran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita banyak bertaubat, banyak beramal soleh sebab tak lama lagi tu. Bila dah masuk usia 40. Sebab itu dalam surah Al-Ahqaf pada ayat yang ke-15, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Apa kata Allah? Hatta idza balagha ashuddah. Kita ni bila kita dilahirkan di dunia, okey? Sebagai bayi, kemudian hidup kita bertahap-tahap kan. Okay, sebagai bayi, kemudian kanak-kanak, kita jadi remaja, seterusnya kita dewasa, akhirnya kita tua, hidup kita berperingkat-peringkat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita dalam Al-Quran, sehingga bila masuk usia kita ini 40 tahun, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, maknanya di situ sampai satu tahap yang dia sudah matang. Sampai satu tahap yang mana dia sudah rasa dah tak ada lagi sesuatu hal yang boleh membahagiakan kehidupannya melainkan taubat yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ia dah masuk pada fasa-fasa yang terakhir. Kita kalau masuk 20-an memang happy lagi muslimah. Happy lagi kita. Masuk 30-an, oh alhamdulillah, rasa tua dah tu kan. Tapi bila masuk 40-an, jangan berangan-angan lagi untuk kembali ke usia 30-an dan juga ke 20-an dan 30-an. Tak ada maknanya. Kita kena banyak ingat mati sebenarnya di situ. Kita banyak ingat kematian, hidupnya tak lama kan. Jiwa kita ni adalah jiwa yang mana dah tak kisah lagi dah
tentang kehidupan, maksud kehidupan dunia kan, orang nak kata apa ke, kita dah tak kisah lagi dah. Kan banyak benda yang kita dah tak kisah. Sebab apa? Kita dah rasa inilah masanya untuk kita tinggalkan banyak perkara yang mungkin dulu kita perjuangkan. Yang kita nak fokus ialah akhirat kita. Itu alhamdulillah kalau Allah Subhanahu Wa Taala sempatkan masuk kita pada usia 40, kan masih lagi lah kita boleh berfikir. Namun di sini pentingnya Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, bila sampai usia yang ke-40 tahun ini, orang yang beriman mereka akan banyak berdoa dengan doa ini. Iaitu apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Tuhanku, Engkau berikanlah kepada aku dengan satu kekuatan untuk aku bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku dan juga kepada kedua ibu ayahku. Kenapa dimasukkan kedua ibu ayah? Kerana daripada kedua ibu ayah itulah kita lahir di dunia ini. Kita sampai kepada usia 40. Allah berikan nikmat kepada kedua ibu ayah kita. Kemudian Allah juga berikan nikmat kepada kita. Sampailah kita dewasa, kita dapat melakukan banyak perkara yang mungkin dosa, mungkin pahala di situ kan. Maka di sini kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya berikan kepada kita dengan kekuatan, satu kurniaan, satu anugerah untuk kita sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada kita dan juga kepada kedua ibu ayah kita. Dan kita minta kepada Allah wa an a'mala salihan tarda, dan minta Allah berikan kekuatan kepada kita supaya kita dapat buat perkara-perkara yang saleh yang Allah Subhanahu Wa Taala redai. Kita minta, maknanya usia 40 tu kan, dah sudah-sudahlah ya muslimah. Maksud saya sudah-sudahlah kita ni nak ada sakit hati pada orang lain, dengki, khianat. Sudah-sudahlah tu kan kita ni nak mengejar dunia ni terlampau-terlampau sangat, ya. Rehat maksud saya bukan kita tinggalkan langsung, tidak. Tapi lebih fokus kepada sesuatu kehidupan yang lebih abadi. Iaitu akhirat kita. Untuk beramal soleh. Untuk kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita minta kepada Allah wa aslih li fi zurriyati, dan juga perbaikilah untuk aku pada zuriat keturunan aku. Untuk anak-anak kita, cucu cicit kita yang kita ada ni kan, supaya Allah Subhanahu Wa Taala perbaiki mereka, zuriat keturunan yang kenapa kita doa sendirikan, kerana kita tahu kita akan tinggalkan mereka. Kita akan tinggalkan mereka. Jadi yang nak kita tinggalkan ini apa jadinya nanti? Sebab tu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala perbaiki zuriat keturunan kita supaya bila kita meninggal dunia, kita meninggalkan zuriat keturunan yang baik-baik, zuriat keturunan yang soleh, zuriat keturunan yang taat dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Dan dalam doa ini, apa yang kita minta kepada Allah, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku di kalangan orang-orang yang menyerahkan diri aku, di kalangan mereka yang betul-betul menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usia 40-an bukan usia kita lebih dekat dengan hiburan, tetapi usia 40-an adalah usia untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan ramai antara kita masih lagi berada pada fasa kelalaian sehingga kita lupa bahawa usia kita ini adalah usia yang penuh dengan kemaksiatan, usia yang penuh dengan perkara-perkara yang boleh bawa kita kepada hal-hal yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kita pada satu kategori hamba yang penuh dengan kemurkaan. Tetapi seorang muslimah yang mana mereka ini sentiasa ingin memperbaiki diri ke arah kebaikan, mereka akan ingat hidup kita ia takkan selama-lamanya. Jadi sikit-sikitlah kita ni nak ada rasa yang tidak baik dalam hati kita. Bertaubatlah kepada Allah sebagaimana doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran ini untuk mereka yang sudah sampai ke muncak usianya, iaitu usia 40-an. Dan usia 40-an itu adalah satu fasa yang ingatkan kepada kita, kita akan masuk usia 50-an, 60-an, 70-an yang mungkin kita tak akan sampai.
Mereka yang ingat tentang hal ini, mereka akan kembali bertaubat kepada Allah. Mereka akan tinggalkan kemaksiatan kerana mereka tahu kita dah tak banyak masa lagi. Masa kita begitu singkat. Esok lusa mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan jemput kita. Wallahu a'lam. Tidak tahu bila. Cuma yang pasti selama mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan hayat, iaitu dengan kehidupan, selama itulah kita perlu sebanyak-banyaknya beramal soleh kepada Allah. Kerana sekali lagi kita dah tekankan tadi, amal soleh itulah yang menjadi bekalan yang paling ampuh, paling mantap untuk kita bawa di akhirat kelak. Kita tak bawa status dan kedudukan. Kita tak bawa nama kita di akhirat. Tapi yang kita bawa ialah amal soleh kita yang menjadi penilaian Allah Subhanahu Wa Taala untuk masukkan kita ke dalam syurganya. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk terus-terusan menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah, sentiasa ingin beramal soleh, yang tidak jemu, yang tidak cepat penat. Dalam keadaan kita ni nak jadi seorang muslimah yang baik, yang salehah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan. Ya, alhamdulillah. Okey, itu sahaja. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk kita bertemu pada sesi yang akan datang. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.